Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Terima kasih sebab kembali semula dengarkan cerita kisah seram yang Abang sampaikan. Sebenarnya ni adalah pengalaman daripada ramai orang yang dihantar pada Abang. Jadi hari ni adalah hari Abang untuk ceritakan kisah seram yang Abang dapat daripada email. Jadi ada 2 email Abang dapat lebih kurang bulan 9 hari tu. Dah lama sebenarnya, tapi banyak kan Abang kenalah ikut turutan satu-satu. Tapi insya-Allah Abang akan ceritakan semuanya. Jadi sebelum Abang lanjut kepada cerita, tadi Abang pergi makan, lepas tu Abang jumpa dengan salah seorang penonton YouTube Abang. Lepas tu dia tegur Abang, adakah ni Abang Joe, dia kata. Tu Abang kata memang betul, tapi macam mana boleh kenal? Abang ingat dia nak cakap sebabkan suara, tapi dia jawab satu jawapan yang Abang tak pernah dengar. Dia cakap macam ni, sebab tengok dahi luas sangat. Agaknya tak ramai orang dahi luas. Abang antaranya lah yang dahinya macam padang bola, 5 mulut tu. Jadi okey, itu adalah selingan je. Cerita kali ni disampaikan oleh 2 orang lelaki. Yang pertama Faiz, kalau tak silap Abang tu nama sebenar, dan yang kedua adalah Fakrul. Fakrul, tapi bukan nama sebenar, nama lain. Dia tak minta Abang gunakan nama samaran, bukan nama sebenar dia. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang. InsyaAllah Abang akan ceritakan buat pengajaran kita semua lah kan. Jadi hari ni Abang tak banyak sangat melalu dekat depan sebab Abang nak fokus kepada cerita. Sebab sekarang ni lebih kurang dekat pukul 1. Jadi cerita pertama ni disampaikan oleh Faiz. Kalau tak silap Abang, berlaku pada tahun 2009. Kisah ni berlaku dekat satu kampung dekat Negeri Sembilan. Tapi dia tak beritahu dekat Abang kat mana kampung tu sebenar. Walaupun Abang belik-belik email tu banyak kali, memang dia tak tulis nama kampung. Dia kata dia terpaksa sembunyikan nama kampung sebab untuk mengelakkan daripada perkara buruk berlaku. Contohnya macam fitnah. Cerita dia macam ni. Pada tahun 2019, dia duduk 2009. Pada tahun 2009 dia memang duduk dekat kampung tu dengan mak ayah dia. Jadi sekitar-sekitar kampung tu memang rumah makcik-makcik atau saudara-saudara dia lah. Boleh kata satu kampung tu kebanyakannya memang saudara mara dia. Jadi pada satu petang tu mak dia cakap, malam karang makcik kau ada masak sesuatu. Dia nak hantar kepada mak, tapi dia tak ada motor atau tak ada kereta. Boleh tak siapa nama tadi Abang kata? Faiz Faiz ni tolong ambilkan dekat rumah makcik tu. Atau Faiz cakap okey, boleh, tak ada masalah, tapi lewat-lewat sikit lah balik daripada dia lepak-lepak dekat rumah kawan dia. Nanti dia pergi ambil lauk yang makcik dia masak nak bagi kat mak dia tu. Jadi nak jadi cerita, lebih kurang pukul 9.30 kalau tak silap Abang. Pukul 9.30 dia pun bertolak daripada rumah dia, naik motor ke rumah makcik dia. Nak jadi cerita, jalan antara rumah dia ke rumah makcik dia tu memang tak ada lampu. Memang jalannya memang kecil, tak ada lampu. Lepas tu pula jaraknya lebih kurang 40 minit perjalanan. Jauh jugalah. Sebab dalam kampung memang tak boleh bawa laju-laju. Takut kalau bawa laju nanti tersadung. Kita tak nampak kan, kadang-kadang ada yang ular melintas ke, apa biawak melintas ke, kalau terlanggar bahaya. Lagipun kawasan tu memang tak ada lampu. Jadi bila sampai dekat rumah makcik dia tu lebih kurang pukul 10 lebih, 10 suku malam lah. Jadi bila dah sampai rumah makcik, tak adalah ambil lauk terus bawa balik. Borak-borak dulu, minum dulu, kena biskut kering, biskut lutut. Gosip-gosip dengan makcik dulu apa-apa yang patut. Bila dah dekat-dekat pukul 11, barulah dia minta izin dekat makcik dia nak bertolak balik. Sebab dia kata macam dah malam sangat. Jadi dia pun okey, dah siap-siap semua. Makcik dia pun dah bungkuskan apa-apa yang patut. Dia pun bertolaklah balik ke rumah dia daripada rumah makcik dia ni. 40 minit perjalanan, jauh jugalah kan. Jadi tengah-tengah jalan tu, tiba-tiba dia teringat satu kisah. Orang kata dekat jambatan tu antara tempat yang keras dekat kampung dia, yang selalu banyak orang nampak yang bukan-bukan. Jadi dia rasa macam Allahu Akbar.
Ni dah tengah malam. Selalunya kalau lalu kan awal malam 9.30, pukul 10.09 gigih lagi. Ini dah pukul 11 lebih ni, nak lalu dekat jambatan ni cuak-cuak juga. Tak apalah, dia tawakal, dia redha lillahi ta'ala je lah. Lillahi ta'ala, cuma lebih kurang lah halal je lah, kira halal je lah. Okey, dia pun bawa lah hati-hati sampailah dekat jambatan. Sebelum dia naik jambatan tu, tiba-tiba, inilah yang seramnya. Tiba-tiba dia nampak ada seorang nenek jalan terkedek-kedek, bawa telekung, bawa beg telekung. Nenek tu bertudung lah, terbongkok-bongkok. Tak adalah bongkok sangat, dia kata. Memang nampak daripada jauh. Dan lepas tu nenek tu bawa lampu picit. Lepas tu bila dia nampak lampu picit tu, kuatlah kat hati dia ni, ini orang, bukan hantu. Hantu tak bawa lampu picit, kata. Okey, lepas tu dia pun jalan dekat dengan nenek tu. Dia horn lah motor dia. Lepas horn, nenek tu pun macam tersentak, dia pandang lah. Lepas tu dia tanya, nenek nak ke mana? Nenek ni nak balik. Tadi ada majlis dekat surau, dekat masjid. Surau masjid macam tu lebih kurang. Jadi dah habis-habis tu nenek nak balik lah ni. Lepas tu dia tanyalah, Faiz tanyalah, nenek nak saya tompangkan tak? Dia kata kalau nak tompangkan mehlah naik je. Tak payah dia kata. Nenek alah rumah dekat-dekat gitu-gitu depan tu aja, dia kata. Tapi dia kesian dah sebagai budak muda, tengok nenek dalam keadaan gelap, bawa lampu picit, kotor-kotor tangan. Kesian lah kan. Jadi dia kata tak apalah nek, naik, tak ada masalah pun, saya okey pun, saya pun lagi pun tak ada apa-apa, kejap lagi saya nak balik rumah, alang-alang satu jalan nak bawa balik rumah tu, boleh nombang-nombangkan nenek, hantar nenek kat rumah. Lepas tu nenek cakap, kalau macam itu dah kau punya niat, nenek naik lah kan, nenek minta izin naik tau, dia kata. Okey lah, tak apalah, nenek tu pun naik. Bila naik, dia tak borak-borak lah dengan nenek tu umur berapa, tinggal kat mana. Cuma dia cakap, nenek tunjukkan jalan tau, sebab saya bila malam ni tak awas sangat jalan-jalan ni. Lepas tu nenek cakap, okey, jangan risau, nenek tunjukkan jalan. Lepas tu dia bawa lah nenek tu. Dia bawa nenek tu sampai dekat hujung kampung. Bila dah sampai dekat hujung kampung tu, dia dah rasa meremang. Sebab dekat hujung kampung tu adalah tanah perkuburan. Lepas tu dia berhenti. Lepas tu dia tanyalah, nenek betul ke nenek duduk kat kawasan sini nenek? Iya, nenek duduk kawasan sini, tak payahlah kau takut, nenek ni bukan hantu, dia kata. Lepas tu, tak apalah, ni depan ni kubur ni, biar betul nenek duduk sorang-sorang kat sini, kata. Tak apa, dia kata, bawa ke depan lagi, kau merentas kawasan kubur ni, sampailah rumah nenek ni. Lepas tu dia pun rasa macam takut-takut. Dia pun tak apalah, nenek tu memang nampak macam bukan hantu, memang macam orang, dia kata. Lepas tu dia masuk dekat kawasan kubur tu, lalulah dekat celah kiri kanan tu kubur. Takut, dia kata, tapi disebabkan nenek tu, dia fikir nenek tu duduk kat sini ulang-alik pergi masjid, mestilah lagi takut. Takkanlah aku ni yang muda nak kalah takut pula dengan nenek tu kan. Nenek tu lagi berani kan. Nenek tu kalau tolak dia hantu, golek kat dia, kata. Dah tua lah kan nenek tu, maksud abang dah tua lah. Jadi dia merentas lah dekat kawasan kubur tu, merentas. Waktu tu dia kata kekuatan dia bergantung kepada nenek tu. Sebab dia kata nenek tu tua, niat dia memang baik untuk menghantar nenek tu. Itu je lah kekuatan yang dia pegang. Selain daripada dia selawat lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takut dekat Allahu Akbar. Sebab tak tahu, walaupun nenek tu nampak macam orang, tapi kita kena berhati-hati juga, dia kata. Okey, merentaslah dekat kawasan kubur tu, merentas sampai kat ujung kubur. Bila dah kat ujung kubur tu, perasaan lega lah. Baik dekat hujung kubur dah tak ada apa-apa jadi kan. Sampai dekat ujung kubur tu dia berhenti. Dia tanya lagi, nek dekat mana nek sebenarnya rumah nenek ni? Depan tu aja, lepas kawasan kubur ni kau akan jumpa kawasan beluka-beluka sikit. Lepas beluka, kawasan lalang-lalang, semak lalang tinggi-tinggi. Masuk dalam semak lalang tu, sampailah dekat rumah nenek. Waktu tu dia rasa macam, ada korang tinggal kat situ. Sebabnya dia tak pernah, selama dia duduk dekat kampung tu, dia tak pernah sampai ke kawasan tu. Iaitu selepas kubur, dia kena melalui beluka, lepas beluka melalui semak, lepas semak baru sampai rumah nenek tu. Ya betul orang tua ni. Tapi bila dia tengok nenek tu sekali lagi punya muka, memang tak nampak macam makhluk-makhluk alam sebelah lah. Memang betul-betul rupa nenek lah kan. Jadi dia pun kuatkanlah semangat. Dia pun perahlah motor. Bila perah motor sampai dekat tepi beluka, memang betul-betul beluka. Tapi yang dia kata rasa tak sedap hatinya,
Tak nampak pun jalan tu pernah dilalui oleh orang ataupun memang telah direntas oleh orang. Memang tak nampak. Belukar tu memang betul-betul belukar, tak pernah orang lalu. Lepas tu dia tanya sekali lagi, Nek, biar betul Nek, tak akan macam tak ada kesan orang melalu pun nenek tu gelak. Dia kata, sebenarnya memanglah tak ada orang lalu, sebabnya nenek je seorang yang lalu jalan kaki. Memanglah tak nampak macam bekas ada orang lalu. Betul juga, dia kata, nenek ni kata memang tak ada kesan orang lalu sebab nenek tu jalan kaki kan. Okey, tak apalah, dia masuklah dekat dalam belukar tu. Masuk dekat dalam belukar tu, slow-slow lah kan, dia tak boleh laju-laju sebab dia tak tahu dalam belukar ke ada apa ke, ada ranting ke, ada batu ke, dia bawa slow-slow. Tu sempat juga dia cakap, pegang Nek, pegang saya tu, pegang baju saya, takut nanti kan tergolek kang nenek, sebab ni jalan yang kita tak nampak, gelap ni kan. Lepas tu nenek tu kata, jangan risau, terus sampai kat hujung belukar. Bila dekat hujung belukar, nampak macam ada kawasan lapang sikit lah kan. Lepas tu dia tanya lagi, Nek, ke mana lah kita Nek lepas ni? Aku jalan depan sikit, depan tu ada semak lalang tinggi. Aku masuk dalam lalang tu. Dia rasa macam pelik. Dia punya fikiran waktu tu, macam mana nenek tu keluar dengan masuk dekat kawasan ni dengan lalang tinggi. Tak takut ke nenek ni kena patuk dengan ular? Apa dia tanyalah nenek tu, Nek, biar betul nenek duduk jauh-jauh ni, nenek tak takut ke? Lepas tu tergelak nenek tu. Nenek tu cakap, selama nenek lahir sampailah nenek dah tua ni, memang sinilah nenek duduk. Dah macam orang kata dah tegal, apa benda lah, abang lupa lah bahasa dia kan. Dah memang biasa sangat lalu kawasan tu. Jadi janganlah kau takut itu. Jadi sampai dekat pinggir semak. Kali ni dia dah punya bulu roma dia dah meremang. Sebabnya semak tu bukan semak sebarangan tau. Semak tu tinggi gila. Lalang, bukan semak, lalang. Lalang tu tinggi gila, melepasi kepala dia. Jadi tak apalah, dia kuatkan hati demi nenek tercinta ni nak ngantor ni, kata. Tak apalah. Dia yakin nenek tu orang kan. Pun dia masuklah dalam semak tu. Jadi motor tu tak boleh laju sebab semak tu terlalu rapat. Bila terlalu rapat kita lalu, terpaksa kita redah. Kita tak nak tahu apa yang ada kat depan. Kau tiba-tiba kat depan tu gaung, masuk bawah kan, meninggal pula dia dengan nenek dia almarhum kan. Tak apalah, dia slow. Tapi sampailah, makan masa jugalah dia kata sebab tak boleh buat laju. Sampailah dekat hujung kawasan semak tu, barulah sampai dekat laman rumah nenek tu. Tapi nak jadi cerita lah, laman rumah nenek tu sendiri usang. Dan rumah nenek tu tak ada elektrik. Ada pun lampu macam lampu-lampu pelita, lampu lilin. Lepas tu nenek cakap, ni lah rumah nenek, dia kata. Jadi kalau kau nak datang nenek naik, nak minum-minum kopi, mainlah ikut-ikut nenek naik ni. Nenek pun tinggal sorang-sorang kat sini, kata. Tak payahlah Nek, sekarang ni dia nak pukul 12.30 malam. Saya hantar nenek pun daripada kawasan kubur tadi sampai ke sini, mau makan masa dekat 1 jam, kata. Okey, tak apalah, terima kasih cucu. Kalau ada apa-apa nanti, ada kemudian hari, kalau cucu ada kesusahan, nenek akan tolong. Jadi okeylah, dia pun salam dengan nenek tu, cium tangan. Tapi waktu cium tangan tu dia rasa macam dia macam nenek ni. Dia pun patah balik, merentas tadi tu, merentas semak lalang tinggi, merentas belukar, lepas tu merentas kubur, lepas tu sampai kat jalan besar, baru dah sampai kat rumah. Bila dah sampai kat rumah tu dah lebih kurang pukul 12 dah. Dah tu mak bapak dia dah risau sebab keluar pukul 9.30 tadi. Pukul 12 baru balik. Membebel mak dia, mana kau pergi? Kau merempit ke apa? Kau berlepak-lepak dengan buta gitar tepi sempang ke apa? Itu macam abang masa muda-muda lah, lepak tepi sempang. Walau balik kampung, lepak-lepak tepi sempang. Okay. Lepas tu dia kata tak adalah orang hantar nenek lah. Dia kata ada seorang nenek tu tinggal kat hujung kampung. Hujung mana? Kau biar betul kau ada nenek tengah malam. Kau jumpa nenek tu kat mana? Nenek tu jumpa dekat jambatan. Tercengang, mak dengan bapa si Faiz ni tercengang.
biar betul kau jumpa nenek tu dekat jambatan, lepas tu kau berani nak bawa dia menompangkan dia sampai ke rumah dia. Mana rumah dia? Bapak dia tanya. Rumah dia begini, jalannya situ. Situ jauh jugalah, dekat 1 jam saya jalan. Tenganga kali kedua bapak dia, mana ada rumah kawasan tu. Dulu dia kata ada perkampungan asal dekat situ, tapi orang dah tak ada, dah tinggal dah. Kebanyakannya memang rumah-rumah, tapak-tapak rumah, tak ada rumah kat situ. Tercengang dia, biar betul. Tapi bila dia cerita dekat mak ayah dia ingat balik, memang tak logik ada orang tinggal dekat situ. Tapi disebabkan dia kata tengok muka nenek tu, muka macam orang, memang muka orang, bukan muka macam, memang muka orang, tak adalah muka-muka makhluk alam sebelah tu yang membuatkan dia rasa kesian dan dia hantar. Dan bila cerita dengan mak bapak dia, baru dia terfikir benda tu mustahil tu orang. Okey, tak apalah, dia pun semalam-malam tu terfikir-fikir, biar betul dia hantar orang ke bukan orang, orang ke bukan orang. Tak apalah, okey, yang penting dia dah buat satu benda, dah jadilah benda tu. Nasi dah jadi bubur. Nasi dah jadi bubur, dah tak boleh nak buat apa, tak boleh dipatah balik. Jadi selang 2-3 hari lepas tu, dia ikut balik, waktu ni siang dia ikut balik jalan, dia ingat tahu, jalan kubur, lepas tu jalan belukar, lepas tu jalan semak, akhirnya sampai rumah nenek tu. Dia ikut balik jalan tu. Bila dia sampai dekat lepas daripada semak tu, memang dia terkejut gila. Memang ada rumah, tapi rumah tu dah buruk, dah usang sangat. Memang tak nampak macam ada kesan-kesan orang tinggal. Jadi bila dia berdiri depan rumah tu, barulah dia tahu yang dia hantar sebenarnya malam tu adalah jin, bukannya manusia. Jadi dia tak tahulah, abang pun tak tahu kalau kita buat berbakti dengan jin ni dapat pahala tak. Nanti kalau mana yang pandai-pandai pakar agama yang tahu tentang agama kan, boleh bagi tahu abang. Tak tahulah, kita kalau tolong jin ni kita dapat pahala ke tak? Kalau tolong binatang, iyalah, kalau tolong manusia lagi dah dapat pahala kan. Tolong jin, tak tahulah abang. Okey, itu adalah cerita pertama, pengalaman tahun 2009 yang diceritakan oleh Faiz. Cerita kedua ni diceritakan kepada abang oleh seorang lelaki, tapi dia minta dekat abang jangan gunakan nama sebenar. Jadi hari tu abang ada dapat satu komen. Dia kata macam ni, bang, untuk video yang akan datang boleh tak gunakan nama saya? Nama saya Fakrul. Jadi malam ni abang tunaikan permintaan dia, abang gunakan nama Fakrul sebab tuan badan yang sebenar tak kasih abang gunakan nama sebenar, nama Fakrul. Kisah ni berlaku pada Fakrul ni sekarang umur 37 tahun. Dekat-dekat lah dengan umur abang lah kan. Umur 37 tahun. Lepas tu dia kata dia nak cerita pengalaman dia. Salah satu pengalaman dia, macam mana dia mula nampak makhluk-makhluk alam sebelah. Dia kata sampai sekarang benda tu masih lagi dia nampak. Mula-mula asal-asal kejadian ni waktu dia umur 12 tahun. Satu malam dia mimpi ada orang tua datang dalam mimpi dia. Orang tua tu datang, lepas tu dia cakap, engkau adalah manusia istimewa. Waktu tu dia kata tercengang, istimewa terlah mana boleh terbang ketuk gitu. Bila dia cakap waktu tu lompang, atuk tu lempang, tersengit mulut dia macam tu. Dalam mimpi, atuk tu lompang mulut dia, mulut terseret kat tepi. Lepas tu dia baru terbangun daripada tidur. Berpeluh dia rasa macam betul-betul muka dia jadi sakit. Macam kena lempang betul-betul. Waktu tu umur dia 12 tahun. Lebih kurang tahun 96-97 lah kalau tak silap abang lebih kurang lah Jadi dia rasa macam berbekas, ini betul-betul mimpi ke betul-betul, atau mimpi betul-betul jadi. Dia kata, oh tak apalah, dia sambunglah tidur. Jadi dia kata itu adalah titik mula dia banyak kali nampak benda-benda alam sebelah. Memang dia nampak yang tergantung, yang melayang, yang bergolek, yang segala macam bentuk dia boleh nampak. Tapi dia kata bukan nampak tepat, tapi nampak imbasan-imbasan atau sekali melintas macam tu. Jadi dalam banyak-banyak cerita, ada satu cerita yang dia nak cerita ke abang, yang diceritakan ke abang, yang pengalamannya sangat menarik. Ceritanya macam ni. Waktu tu kes ni berlaku pada 10 tahun yang lepas. Kalau sekarang 2021, boleh katakan 2011. Waktu tu dia masih lagi seorang pelajar, belajar dekat satu universiti dekat Dengkil ke dekat Sepang. Salah, dekat Sepang.
Dia belajar dekat Sepang, ada satu universiti dekat Sepang. Jadi tiap-tiap minggu memang rutin harian dia akan balik rumah mak dia dekat KL. Kalau tak silap abang lah, dekat KL. Jadi bila Sabtu Ahad duduk dekat KL, petang Ahad ataupun malam Ahad barulah dia bertolak balik daripada rumah mak bapak dia ni, balik ke asrama dia yang terletak dekat Sepang. Jadi nak jadi cerita lah kan, nak jadi cerita, satu hari dia balik lewat sikit, lebih kurang pukul 12 macam tu. Sebabnya yelah, bila dah duduk rumah kan, dengan rumah mak ayah sedap, mak masak cekodok, melepak-lepak, borak dengan mak ayah, memang sedap. Jadi disebabkan itu dia balik terlewat sikit, pukul 12 baru dia bertolak daripada KL nak balik ke Sepang. Tapi kali ni dia kata kalau dia berjalan malam, dia suka lalu jalan belakang. Jadi kejadian ni berlaku dekat Jalan Lama Bangi yang lalu dekat UKM agaknya. Yang abang rasa lah lalu jalan yang dekat UKM tu. Jadi dia lalu Jalan Lama Bangi. Jadi pada hari tu dia balik bukan guna kereta dia pinjam kereta pakcik dia. Jadi bertolaklah lebih kurang pukul 12 malam, lalu jalan lama, jalan belakang Bangi. Jalan punya jalan, sampai dekat satu flyover ataupun jambatan, dia ternampak sekali imbas macam orang tengah bergayut. Bergayut macam teruk sangat bunyi. Tergantung. Nampak macam benda tergantung dekat jambatan. Tapi dia tak dapat nak pastikan benda apa yang tergantung tu. Sama ada manusia, jin ataupun binatang. Dia sekali imbas dia nampak, okey, dia tak nak tegur lagi lah. Jambatan tu ataupun flyover tu, dia memang ada dekat Jalan Lama Bangi tu. Nanti kalau siapa-siapa tahu boleh komen-komen. Kod nak bagi gambar ke orang-orang Bangi kan. Jadi bila dia melalui je jambatan tu, memang dia nampak ada benda tergantung. Jambatan tu dekat atas lah dia lalu bawah. Jadi dia lalu bawah nampak ada benda gantung. Bila dia nampak benda gantung, dia macam buat tak tahu je lah. Terkejut juga, astaghfirullahalazim. Takut jugalah kan. Yelah, dia kata makhluk alam sebelah kita, sebab kita dah tak tahu kan. Jalan terus. Bila jalan terus, tak ada masalah. Masalah timbul bila tiba-tiba ada satu kereta naikkan lampu tinggi ke arah dia. Lampu tinggi, lepas tu horn. Macam tu. Kereta pertama. Lepas tu kereta kedua pun buat benda yang sama. Kali ni tak bunyi horn, dia angkat lampu tinggi. Tuk-tak macam tu. Lepas tu dia tengok, kenapa dua kali kereta ni bagi amaran dekat aku? Agak-agaknya kat depan tu macam ada roadblock kot. Selalunya kalau ada roadblock, kereta yang melepasi kita mesti akan bagi lampu ataupun bagi horn-horn kan. Suruh kita bersedia ada roadblock di depan. Kereta kedua. Kereta ketiga pun buat yang sama. Yang horn, yang angkat lampu. Kereta keempat pun sama. Sampai kereta kelima. 5 kereta melintas dia. Semuanya bagi lampu tinggi. Bagi juga horn. Ton. Macam tu. Jadi dia rasa macam, dia yang tak kena. Tapi dia nak menenangkan perasaan dia. Dia cepat-cepatlah buka tingkap manual. Lepas dah buka tingkap, dia keluarkan sebatang rokok, merokok kat situ. Nak hilangkan rasa nervous lah juga kan. Okey, tengah-tengah dia merokok, dia perasan dekat belakang dia ada satu motor. Dan motor tu follow dekat dengan dia. Ikut belakang kereta dia tu. Tapi ikutnya tak jauh, ikutnya agak dekat. Ikutnya tak dekat, agak jauh. Abang terbalik. Jadi motor tu ngikut jauh je. Dia pun sambil sebatang rokok habis, buat sebatang rokok lagi, bawa je santai-santai kan. Lepas tu Allah nak tolong lah, Tuhan nak tolong lah kan. Motor tu memotong kereta Fakrul. Dia potong kereta Fakrul dan dia duduk sebelah Fakrul. Maksudnya ni kereta ni motor. Dia betul-betul motong, dia duduk dekat sebelah. Bila duduk kat sebelah, dia boleh cakap macam ni. Tengok atas. 3 kali dia cakap perkataan yang sama, tengok atas. Selepas tu, motor tu terus zoom, memotong jauh ke depan, meninggalkan Fakrul dengan termangu-mangu. Apa hal nak kena tengok atas pula? Dia kata,
Tak apalah, bila dia kata tengok atas tu, memang dia dah sedia maklum. Mungkin benda yang dia nampak dekat jambatan tu, yang tadi abang cerita duk tergayut tu, mungkin benda tu yang ikut. Cepat-cepat dia tutup tingkap balik dan dia pun drive macam biasa, buat tak tahu. Time tu lah dalam kita baca Asmaul Husna segala macam, selawat Nabi semua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terus sampailah dekat dengkil, sampailah dekat sepang rumah college dia punya universiti dia. Bila lepas tu dia pun carilah parking. Bila dia cari kat parking, daripada jauh dia nampak kawan-kawan dia masih belum tidur lagi. Dia nampak kawan-kawan dia duk menebing dekat balcony, macam asrama kan, balcony asrama. Lepas tu dia pun parking kereta, lepas parking kereta dia pun keluar daripada kereta. Dia keluar daripada kereta, dengar kawan-kawan dia menjerit daripada atas, "Apis, tengok Kak Bumbung!" Macam tu jerit lah, ramai-ramai. Lepas tu si Apis dah Fakrul, tengok Kak Bumbung. Apis Abang ni suka sangat guna Hafiz Lepas tu dia, Fakrul pun tengoklah dekat bumbung. Bila tengok kat bumbung, korang tahu apa dia nampak? Habis dekat atas bumbung kereta pakcik dia tu penuh dengan darah, siap ada bulu-bulu ayam lagi. Agaknya, dia kata, 5 biji kereta yang melintas depan yang melepasi dia masa dekat jalan belakang Bangi tu dengan motor tadi tu, sebenarnya dia orang semua nampak ada makhluk yang bertenggek dekat atas bumbung kereta sambil makan chicken sambil makan ayam. Habis dia kata bulu ayam bersepah-sepah dan dia sempat sentuh darah tu masih lagi panas, bukan darah-darah yang dah lama, nampak lagi masih baru mengalir. Dia pun ketakutan, jauh terus daripada kereta dia. Alhamdulillah kawan-kawan dia baik. Nak jadi cerita, kawan-kawan dia ramai-ramai duk menjerit-jerit Fakrul tadi kan, turun ke bawah. Lepas tu pergi dah dekat Fakrul. Tu dia kata, kenapa ke atas kereta kau ni? Lepas tu Fakrul ceritalah apa pengalaman yang dia hadapi sepanjang perjalanan tu kan. Lepas tu dia kata, tak apa, ini benda ni kita settle besok. Fakrul jom naik atas, beg kawan-kawan dia pakat-pakat ambil beg, terus naik atas. Esok pagi barulah dia orang cuci. Jadi memang Fakrul tahu benda punca dekat atas kereta bapak dia, pakcik dia tu memang berpunca daripada makhluk alam sebelah. Tapi dia tak sangka sebenarnya makhluk alam sebelah makan ayam. Maksudnya selama ni dia tak terfikir pun makhluk alam sebelah akan makan ayam. Maksudnya makan benda-benda yang fizikal, benda yang boleh nampak. Dia ingat makhluk-makhluk alam sebelah makan asap je ataupun makan apa kan, bukan makan. Tapi peristiwa ni menyebabkan dia percaya makhluk alam sebelah pun makan benda-benda macam tu, benda-benda berdarah macam tu. Jadi sejak daripada tu dia tak berani balik lewat malam kalau dia nak lalu dekat jalan jalan belakang Bangi. Jadi kalau korang yang duduk dekat Bangi ataupun pernah ada peristiwa dekat belakang jalan Bangi, bolehlah kongsi-kongsi dengan kita orang semua yang menonton, yang menceritakan, yang menonton ni. Abang tak pernah dengar tentang jalan belakang Bangi tu berhantu dan inilah kali pertama. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Dia punya pengajaran ni memang sangat bagus. Yang pertama, walaupun makhluk alam sebelah, patutlah kita tolong orang tua. Tapi pastikan yang kita nak tolong tu mukanya bersih, suci, polos macam tu. Kalau mukanya bertaring, rambut bergebang macam tu, tak payah tolong. Ataupun berbalut-balut kain-kain putih tu, tak payah tolong. Takut nanti lain yang ditolong, lain yang kita dapat. Okey, pengajaran yang kedua ialah abang first time, dia bukan pengajaran lah, tapi abang first time dengar makhluk alam sebelah ni makan ayam. Makan ayam sampai berterabur bulu ayam kan. Jadi benda ni rasa macam pelik juga, abang first time dengar. Jadi terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita ini memberi pengajaran yang baik kepada kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu abang lupa nak pesan, sekarang ni keadaan dekat Malaysia banjir besar, dekat Pahang, dekat Selangor, dekat Melaka, dekat Negeri Sembilan,
ada beberapa kawasan, tapi kalau mengikut laporan dekat Pahang dengan Selangor dan Kuala Lumpur lah yang teruk. Jadi abang mohonlah kepada semua, kalau mana-mana yang ada rezeki lebih, bolehlah kita sumbang-sumbang. Itu pun peringatan untuk abang juga kan. Sebenarnya walaupun banjir dah surut, tapi mangsa-mangsa banjir masih memerlukan bantuan sebab perabot rosak, TV rosak, rumah rosak, nak basuh, nak betulkan semuanya. Jadi mereka memerlukan sumbangan kita semua. Bagi yang belum ada kemampuan untuk sumbang dalam bentuk duit, bolehlah sumbang-sumbangkan doa. Jadi dengan doa tu dapat mengurangkan keresahan hati. Itu je lah yang abang harapkan. Okey, terima kasih sangat-sangat sebab menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.